A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung kisah daripada Abang Eddie Arjuna bertajuk Jin Pendamping Jan. Nak tahu kesudahan kisah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Kisah ni diambil dari e-book kompilasi kisah seram karya Eddie Arjuna. Bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan e-book ni, boleh tekan link di pin komen dalam video ni nanti. Sebahagian hasil jualan e-book ni, Abang Eddie akan beli barang dapur untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi sama-sama kita bantu mana yang mampu. Harga e-book ni pun tak mahal mana, lebih jimat kalau beli combo 3 buah e-book sekali. Lagi berbaloi. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak serah. Habis tu kita nak pergi macam mana ni? Kereta tak ada. Nak kayuh basikal pergi BM? Tak kot. Kejap lagi Kabir datang. Diorang pun nak pergi sekali. Semua tunggu dekat masjid. Jomlah siap-siap sementara awal ni. Suruh Kabir datang ambil sekarang ni. Terus Eddie call Kabir. Dia dah on the way rupanya. Semangat nak tengok Jan kena rasuk. Tiba di masjid, semua geng semalam dah siap menunggu. Diorang pun pakat serbu kereta salam dengan ayah, Tok Guru yang disayangi. Dekat Eddie, diorang buat tak tahu je, cengkerik betul. Mereka pun bergerak ke rumah Jan. Ayah, Eddie dan Geduk naik kereta Eddie. Ambak dan Citak naik kereta Kabir. Matahari dah naik segala. Tandanya waktu duha dah masuk. Mereka sampai rumah Jan pukul 9 pagi. Salam diberi. Pak Mansur sambut salam ayah dan berpelukkanlah dua insan tu sebab dah terlalu lama tak jumpa. Abang sihat ke? Masya Allah, rindunya, kata Pak Mansur dengan air mata yang berlinangan. Beza umur ayah dengan Pak Mansur agak jauh. Ayah umur 77 tahun, tua 12 tahun daripada Pak Mansur. Sebab tu dia panggil abang. Alhamdulillah, Tuhan bagi umur lagi, tu yang boleh jumpa ni, balas ayah. Sambil tepuk-tepuk bahu Pak Mansur. Kemudian mereka dijemput duduk. Tak apa, duduk semua, kita bincang, kata ayah pada mereka yang masih terpacak tepi sofa macam budak nerd. Begitulah cara mereka hormat guru. Guru tak suruh duduk, jangan nak duduk. Bukan dia marah kalau nak duduk, tapi adab berdepan dengan guru. Lagi satu, jangan sesekali melunjuk kaki bila berdepan dengan guru. Dan jangan duduk membelakangi guru walaupun kita duduk di sebalik tirai. Kalau bersila panggung, lagilah pantang besar. Nanti ilmu tak berkat. Maka duduklah mereka berkepit kaki atas sofa tu. Sekali pandang macam ponen pula. Kaki tegak, kepit rapat-rapat, tangan atas peha. Macam ni bang. Pak Mansur mula ceritakan satu persatu dari mula kisah Jan kahwin hingga kejadian semalam. Mana yang Eddie tak tahu lagi, semua Pak Mansur ceritakan. Tengang-nganga mereka dengar cerita Pak Mansur tu. Kisahnya, Jan ni bertemu dengan gadis pilihan hatinya secara tak sengaja masa outstation dekat Johor. Gadis tu kerja satu syarikat dengan Jan, cawangan Batu Pahat, asal dari Sarawak. Namanya Erika Jenah. Keluarga Ika berhijrah ke Johor sejak Ika kecil lagi. Ayah Ika keturunan Iban dah meninggal masa umur Ika 12 tahun. Jadi tinggallah mereka tiga beradik duduk dengan mak mereka yang kerja sebagai tukang cuci. Hidup mereka susah, kais pagi makan petang, hinggalah mak mereka pula meninggal dunia. Tinggallah mereka tiga beradik dekat rumah anak yatim piatu. Satu masa tu ada sebuah keluarga ambil mereka sebagai anak angkat. Tapi Ika tak suka keluarga tu. Dia memberontak dan lari tinggalkan adik dia yang lagi 2 orang tu. Terus mereka terputus hubungan sampai sekarang. Jadi selama Ika lari dari rumah keluarga angkat tu, tak ada siapa yang tahu dia tinggal dengan siapa, bersekolah dekat mana, sambung belajar dekat mana, kerja apa. Siapa pun tak tahu. Pendek kata, Ika memang tak ada rekod lengkap tentang pendidikan. Yang tahu dia kerja sebagai kerani di syarikat tu. Datang kerja pun guna public transport. Dari situlah Ika kenal dengan Jan yang kebetulan pergi kursus dekat cawangan sana. Bila dah jumpa, cinta pun berbutik lah. Lepas setahun kenal, mereka pun menikah. Menikah pun guna wali hakim je sebab Ika tak ada wali. Majlis pun cuma buat majlis nikah je, tak ada resepsi sebab
Itu permintaan Ika. Kenduri kecil-kecilan je. Sedih katanya sebab dia tak ada keluarga. Jadi keluarga Jan turutkan je lah, asalkan dah sah menikah. Tentang Jan pula, ayah dia Pak Mansur ni banyak harta, bendang bergelong-gelong. Sebagai anak sulung, lelaki tunggal pula dalam keluarga tu, banyak harta dapat dekat Jan. Yang selebihnya dapat dekat adik-adik perempuan dia lah. Penjaga amanahnya Jan. Pak Mansur dah waris siap-siap walaupun masih hidup. Dengan duit tu lah Jan guna buat pelaburan, beli sebuah kondo dekat KL. Kondo tu dia tak duduk pun, bagi sewa dekat orang sebulan 2,000. Tapi Jan ni bukan jenis yang bermewah-mewah. Dia berjimat cermat. Tu pasal dalam tabung haji dia melimpah duit, boleh repeat pergi haji 5-6 kali. Lepas menikah, Jan bawa balik bini dia ke Penang. Dah kawan tu pun sebatang kara dekat sana kan. Bini dia minta tukar cawangan sini tapi tak dapat sebab tak ada kekosongan. Dengan hati keringnya, bini dia berhenti kerja dekat cawangan sana dan terus jadi suri rumah sepenuh masa. Tapi mereka tak duduk asing, tinggal sekali dengan Pak Mansur dan Cik Yah. Adik-adik Jan ada yang ke asrama. Si Rina tu pun dah bekerja. Tak adalah Pak Mansur dengan Cik Yah rasa sunyi. Bila dah duduk situ, bini Jan ni jadi kamcing dengan Rina. Apa-apa pun Rina. Masak untuk Rina, beli kain baju dekat Rina, keluar shopping dengan Rina. Jan pun tak kata apalah, biasalah kan, ipar dengan adik. Tapi Cik Yah rasa pelik sebab sampai ke tahap kain baju Rina pun bini Jan tolong basuhkan. Kain baju adik-adik lain dengan mertua dia sendiri tak ada pula dia bersungguh macam tu. Dan bila Rina balik kerja je, terus Ika sambut depan pintu macam sambut laki dia sendiri. Laki dia balik pun tak beria macam tu. Tu yang Cik Yah pelik. Pak Mansur macam biasalah, bukan nak ambil pot sangat. Ada satu masa tu Ika tak nak langsung berenggang dengan Rina ni. Tidur pun nak sekali sampai tinggal laki dia tu kontak-kanting sorang-sorang dalam bilik. Cik Yah jadi bengang dan bagi tahu Jan supaya tegur bini dia tu. Bukan salah rapat dengan Rina, tapi jangan abaikan suami sendiri. Sampailah keadaan jadi teruk bila Ika tak nak makan langsung dengan Jan, tak nak basuh baju dan layan Jan. Dengan ayah dan mak mertua pun buat layan tak layan je. Semuanya Rina. Sayang betul dia dekat Rina. Suatu hari tu Cik Yah tegurlah Rina supaya janganlah rapat sangat dengan ipar dia tu sampai abang sendiri terabai. Bagi renggang sikit. Rina jawab, entahlah mak, rasa macam sayang sangat dekat Kak Ika tu. Dia baik sangat dengan Rina, macam kakak kandung dah. Bukan Rina minta, tapi dia yang buat macam tu. Cik Yah pun tak mampu nak kata apa dah. Lepas setahun lebih Jan dengan Ika duduk dalam rumah tu, keadaan jadi makin teruk. Tiap-tiap hari mereka bergaduh, bertekak, bertempik bila jumpa. Pak Mansur dengan Cik Yah jenuh bersabar dan bagi nasihat, tapi tak jalan juga. Kau kata aku kata kau. Jan kata bini dia nusyus. Bini dia kata Jan curang. Tapi segala duit simpanan Jan dia bagi juga dekat bini dia. Siap beli kereta baru bagai. Kondo dekat KL pun tukar nama bini dia. Jan tak nampak pun bini dia bermewah-mewah. Duit yang dia bagi semua bini dia simpan elok-elok. Tak nampak pula handbag baru, tak nampak kasut berlayar-layar dalam almari tu. Kalau pergi shopping pun dia beli untuk Rina je. Satu hari tu Jan periksa wang simpanan dia, licin, clear. Duit yang dia bagi selama ni dekat Ika tinggal habuk je. Naik pening kepala Jan. Bila tanya Ika, dia kata banyak sedekah dekat orang susah, lepas tu beli barang sikit-sikit. Padahal haram tak nampak apa pun yang dia beli. Mula dari situ Jan mula syak bini dia ada anak ikan, membela budak jantan lain demi melampiaskan nafsu. Walaupun tak ada bukti kukuh, Jan terus menerus tuduh bini dia macam tu. Kemuncaknya Jan jatuh sakit, hilang selera makan, badan jadi kurus kering. Pergi hospital pun doktor tak tahu nak komen apa dah. Di sinilah Cik Yah dan Pak Mansur mula syak yang Jan kena sihir. Lepas dia selongkar satu rumah, Pak Mansur jumpa satu bungkusan kuning berisi tanah, jarum, rambut dan patung Buddha terselit bawah tilam dalam bilik Jan. Tanpa banyak soal, bungkusan tu dia tunjuk pada Jan dan dengan yakin mereka kata ini kerja Ika. Maka terlafazlah cerai talak satu dari mulut Jan. Ika balik rumah dengan Rina, nampak berlonggok kain baju dia depan rumah. Jan dah punggah keluar semua. Ika yang terkejut dengan keadaan tu terus minta Rina hantarkan dia ke Penang. Puas Rina pujuk Ika supaya tidur rumah dulu malam tu. Esok cerita lain, tapi Ika dah mengajuk nak keluar malam tu juga. Jadi Rina pun terpaksa aku. Dia sendiri yang hantarkan kakak iparnya tu ke Penang. Katanya nak naik bas pulang ke Johor. Sejak hari tu mereka tak nampak muka Ika lagi. Tak ada khabar berita langsung. Dengan Rina pun Ika putuskan hubungan. Dah 5 bulan Ika menghilang. Dalam fikiran mereka Jan akan berangsur pulih, tapi tak. Jadi bertambah teruk adalah merancau seorang diri, makan cicak, makan lipas, berak merata. Bermula bulan lepas Jan diberhentikan kerja sebab prestasinya teruk, ditambah sakitnya yang makin menjadi. Company terpaksa bagi surat berhenti. Terperaplah Jan dekat rumah sampailah ke hari ni. Dalam masa yang sama, ketenangan dalam rumah tu bertukar jadi seram. Hampir setiap malam ada saja kejadian pelik berlaku. Pinggan mangkuk berbunyi sendiri tengah malam. Bila tengok tak ada orang pun dekat dapur. Kadang-kadang dengar orang mandi dan membasuh dalam tandas. Bila tengok kosong.
Satu hari tu, adik Jan yang paling kecil nampak seekor makhluk berwajah buruk tergantung dekat pintu bilik Jan. Mencicik dia lari turun bawah. Ada juga satu masa dia nampak kakak dia, Sirina, bancuh air dekat dapur. Padahal kawan tu pergi kerja. Banyak lagi lah yang jadi sampai Eddie pun tak larat nak menaip dekat sini dah. Letih, panjang berjela-jela. Jadi begitulah lebih kurang yang Eddie faham tentang apa yang jadi dalam rumah tangga Jan. Tu pun sempat Eddie menguap 2-3 kali. Punyalah lama Pak Mansur dan Cik Yah bercerita. Ayah dengar dengan tenang je. Kami yakin bang, ini kerja Ika. Lepas buat hal dia pergi macam tu je, kata Pak Mansur. Ayah hanya diam, renung cawan TO yang dah kosong. Kemudian ayah bersuara. Kita tak boleh kata siapa yang buat sebab kita tak nampak. Yang boleh kita ikhtiar sekarang ni, berubat Jan dulu. Yang lain serah pada Allah. Jom kita naik tengok Jan. Pak Mansur pun bawa mereka ke bilik Jan. Bila pintu bilik Jan dibuka, ayah terus beristighfar bila nampak keadaan Jan macam tu. Kurus kering, mengerekot macam semalam. Cuma najis dah tak ada dalam bilik tu. Tapi sisa-sisa baunya masih menerjah ke hidung. Ni kami baru cuci tadi. Kalau tak lagi teruk. Budak-budak ni dah tengok semalam, kata Pak Mansur pada ayah. Ayah masuk bilik dan usap-usap kepala Jan. Rindu dia pada anak murid yang seorang ni. Disebabkan nafsu manusia yang bertuhankan iblis, salah seorang anak murid dia menderita macam ni. Eddie, pergi ambil barang, kata ayah pada Eddie. Abang nak apa? Daun sirih, kemenyan, sintok, 5 purut, semua kami sedia dah tadi. Tak apa, bagi air kosong 1 cawan, lada hitam dengan garam je. Biar Eddie pergi ambil sendiri. Cuma tunjuk dekat dia je dekat mana nak ambil. Eddie pun ikut Cik Yah ke dapur. Dah dapat barang, Eddie kembali dapatkan ayah dekat atas. Kawan-kawan yang lain standby dekat luar bilik. Mana tahu Jan buat gila lagi, habis dia terajangnya semua orang. Dekat mana tempat nak solat? Tanya ayah pada Pak Mansur. Pak Mansur pun tunjuklah bilik anaknya yang satu lagi. Ayah masuk dan solat sunat 2 rakaat. Lama ayah duduk bertimpuh dalam bilik tu sambil berdoa. Sesekali ayah membilang-bilang jari di tangan kanannya. Lepas solat sunat, ayah keluar dari bilik tu. Masa lalu depan bilik Rina, ayah berhenti kejap. Eddie tahu tu bilik Rina sebab nampak Rina masuk situ, walaupun yang semalam tu bukan Rina. Ni bilik siapa? Tanya ayah pada Cik Yah yang tengah duduk dekat tebing tangga. Tu bilik Rina. Diorang semua tak ada sini. Tak ada siapa dalam tu, kata Cik Yah. Ayah terus menuju ke bilik Jan. Sebelum masuk, Eddie dengar ayah berbisik kalimah ta'awuz dan bismillah. Kemudian disusuli surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Ayat yang lazimnya kita baca lepas solat subuh dan maghrib. Kemudian ayah masuk perlahan-lahan mendekati Jan. Dipanggilnya Jan dengan panggilan yang sangat lembut. Suhaizan? Suhaizan, bangun, ayah nak tengok. Ayah memang bahasakan diri pada anak-anak muridnya sebagai ayah. Di situlah akan terasa keakraban seperti ayah dan anak, bukan guru dengan anak murid. Perlahan Jan bangun dan duduk berhadapan dengan ayah. Matanya layu macam keletihan yang amat sangat. Ditatapnya mata ayah bagai memohon bantuan. Ayah, tolong Jan. Allahu berjurai mata Eddie waktu tu. Jan masih kenal ayah dan terus peluk ayah bagai seorang anak peluk ayahnya sendiri. Tolong Jan, Jan tak tahan dah ni ayah. Ayah pun peluk Jan dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya masa ni, mereka semua yang ada dekat situ dah keluar air mata, termasuklah saya. Terutama Eddie dengan kawan-kawan. Terkenang kembali saat mereka kecil dulu hingga muda remaja. Bagaimana mereka datang mengaji sekali dengan ayah, kena rotan, kena tarbiyah. Bagaimana ayah didik mereka dari tak reti apa pun tentang agama, hingga ramai antara mereka jadi ustaz, mengajar pula pada anak-anak yang lain. Dengan izin Allah, mereka jadi orang hasil didikan ayah. Jan masih merangkul leher ayah masa ayah berkata, "Anak, ini ujian untuk orang-orang hebat macam Jan. Allah tak turunkan ujian kalau kita tak mampu. Lagi tinggi ujian, lagi tinggi darjat hamba diangkat. Jan sabar dulu, kita ikhtiar cara kita, cara Nabi kita." Kemudian ayah lepaskan rangkulan Jan dan papah dia naik ke katil. Ayah baringkan Jan dengan kepala diarahkan ke arah kiblat. Eddie yang dekat belakang ayah masih menyeka air mata. "Eddie, mana barang-barang tu?" soal ayah. Lalu Eddie hulurkan benda yang ayah nak. Jam dah dekat pukul 11 pagi. Cahaya mentari di luar makin terik, tapi dalam bilik Jan terasa gelap dan dingin. Jan lirikkan matanya pandang Eddie dan kawan-kawannya yang lain. Sempat lagi segeduk tunjukkan pis. Tanda wacaya lu bro, you can do it. "Eddie, masuk. Yang lain pun boleh kalau nak tolong," kata ayah. Eddie pun masuk duduk sebelah ayah. Member lain duduk keliling ayah. "Kamu semua tahu kan apa nak buat?" "InsyaAllah ayah." "Okey, kita mula. Perlahan-lahan, jangan berebut,"
Mereka pun mulakan dengan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ni diulang banyak kali. Kemudian ayah mula masuk jarum. Al-Fatihah disusuli dengan Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, disambung lagi pada surah yang sama ayat 163 hingga 164 dan seterusnya sampai ayat kursi. Jan mula mengeliat macam kepanasan, peluh mula terbit dari dahinya hingga ke surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Jan bingkas bangun dari pembaringan dan menjerit, Celaka kamu manusia. terperanjat Eddie, tapi bibir tak lepas dari ulang zikir kalimah tauhid tu. Rakan-rakan yang lain pun turut sama ulang kalimat yang sama. Ayah terus sambung bacaannya sambil meramas-ramas biji lada hitam bercampur garam. Jan terus menerus memaki hamun pada siapa mereka pun tak tahu. Marah benar bunyinya. Tiba di kalimah Qul uhiya ilayya innahu istama nafarun minal jin. Surah Al-Jin ayat 1 hingga 9. Jan buka mata dan pandang ayah dengan pandangan yang paling marah pernah Eddie tengok atas muka bumi ni. Macam harimau nak terkam pelanduk. Ayah tetap tenang dengan bacaannya hingga selesai ayat ke-9. Lalu ayah berhenti dan perintahkan mereka berhenti sama. Bagi peluang dia bercakap, kata ayah, Kamu semua ni bakal celaka. kalau kami celaka, kamu lagi celaka. Tu janji Tuhan, kata ayah. Jan masih terus mendengus tak puas hati. Ayah ambil secupik garam dan lada lalu dijentik ke dahi Jan. Terus meraung kawan tu. Apa nama kau? Suhaizan. Cakap betul-betul. Nama apa? Suhaizan lah baby. Ayah ambil secubit lagi lada bercampur garam lalu dijentik sekali lagi tepat ke dahi Jan. Sakit lah bodoh. Mengelupur kepala Jan setiap kali benda tu singgah dekat kepala dia. Menipu lagi sekali, aku bagi mandi garam, kata ayah sambil hulurkan segenggam garam dan lada. Terbeliak biji mata Jan tengok benda yang ada di tangan ayah. Sama macam Eddie nampak rotan ayah masa mengaji dulu. Nasizah. Jawab makhluk yang menghuni dalam tubuh Jan. Terus dia beratip ulang namanya sendiri berkali-kali. Tu baru dia, kata ayah sambil tersengih-sengih pada mereka. Eddie nak heran, dalam keadaan macam tu pun ayah masih mampu tersenyum. Mereka semua ni pakat nak terkencing dah. Aku tak nak tahu kau dari mana dan siapa yang hantar. Aku cuma nak kau balik. Tinggalkan budak ni. Jan terus mendengus dengan dada turun naik. Keringat mula membasahi seluruh tubuhnya yang kedih menampakkan tulang-tulang rusuk. Tiba-tiba Pak Mansur bersuara dari luar bilik. Abang, saya nak tahu siapa yang hantar. Ini anak kau tu baik sangat ke? Aku tahu dia tak baik, tapi dia tak pernah kacang kau. Kau datang sini buat apa? Kau buta, tak nampak bangkai dalam rumah. Mansur, tenang. Jangan layan. Biar aku selesaikan benda ni. Dia buta, bodoh. Dia rasa dia pandai tapi dia bodoh. Diam, kau pun bukan cerdik sangat. Balik sekarang juga. Jangan datang lagi. Kalau tak, aku himbau dengan benda ni. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Kalimah tu diulang 7 kali. Lengkap 7 pusingan. Ayah terus bertakbir, Allahu Akbar. Segenggam garam dan lada dilempar ke tubuh Jan. Mengelupur kawan tu macam ikan terjebak ke darat. Tak ada sepatah perkataan pun keluar dari mulut Jan. Cuma terdengar bunyi nafas macam orang tengah nazak. Dari celah lubang-lubang dekat belakang Jan keluar asap hitam macam semalam. Halus dan nipis tapi lama keluarnya. Selang beberapa minit tubuh Jan kembali kendur dan tenang. Lalu terjelepuk tak sedarkan diri. Angkat bagi duduk, bagi minum air. Eddie dengan yang lain bangunkan dan tegakkan badan Jan sambil tampar-tampar pipi dia. Mata Jan terbuka tapi masih layu, macam orang yang dah tidur terlalu lama. Minum Jan, bisik Eddie ke telinga Jan. Dia pun tengguk air tu semahunya, macam dah seminggu tak jumpa air. Meleleh-leleh berjuai ke dada. Lepas tu Jan muntah semula air tu ke riba. Keluar sekali air warna hitam yang bau mengalahkan longkang. Tercungap-cungap Jan menghela nafas. Air, aku dahaga, kata Jan. Cik Yah yang sejak dari tadi membatu dekat luar bilik terus berlari turun bawah dan naik semula bawa secerik air putih. Eddie tuang air dalam gelas bagi Jan. Jan minum penuh nafsu. Kesian tengok dia. Dekat 5 gelas jugalah dia minum. Jan, cuba mengucap, kata ayah. Jan pun perlahan-lahan ucapkan kalimah tauhid tu. Terketar-ketar suara dia keluar dari kerongkong. Kemudian Jan baring semula ke katil. Matanya masih tak larat nak diangkat, tapi melilau pandang wajah mereka satu persatu. Pandangan matanya terpaku pada Pak Mansur dan Cik Yah.
"Ha tu, ayah dengan mak kamu. Kenal tak?" kata ayah. Jan mengangguk kepala tanda kenal. Berlinang air matanya membasahi pipi. Cik Yah terus masuk dalam bilik dan peluk anak kesayangannya tu. Jan nak rebah ke katil tapi ayah tahan. "Pergi mandi dulu, cuci badan bagi bersih." Cik Yah mengangguk dan papah Jan ke bilik mandi dibantu oleh geng Eddie yang lain. Kemudian ayah panggil Pak Mansur. "Hal ni belum selesai. Aku nak tengok tiap-tiap bilik dalam rumah ni," kata ayah sambil menyingsing lengan bajunya. Ayah ni kalau dia dah singsing lengan baju, tandanya dia marah atau tak puas hati. Eddie kenal sangat dah habit ayah macam tu. "Abang rasa ada lagi ke?" "Wallahu alam, kita cari dulu. Yang lain jangan ikut. Tunggu Jan selesai mandi." Eddie dengan ayah Jan je ikut. Lalu Pak Mansur bawa mereka ke bilik sebelah. "Ni bilik siapa?" tanya ayah setelah pintu dibuka. "Ni bilik Yati, belajar dekat U. Sekarang ni dia balik cuti tapi ikut yang lain duduk rumah makcik diorang." Ayah masuk dan perhati keliling. Setelah berpuas hati, ayah ajak ke bilik lain. "Bilik Rina." "Ini bilik Rina," kata Pak Mansur sambil buka pintu bilik Rina. Ayah berdiri depan pintu bilik, tercegat dekat situ. Tak ikut Pak Mansur masuk ke dalam. "Bilik Mansur dengan 2 anak lagi dekat mana?" "Dekat bawah. Yana dengan Sarah yang kecil sekali itu share bilik sebelah bilik kami." "Rina kerja dekat mana sekarang ni?" "Dekat Penang. Dia pun ikut duduk dengan makcik diorang. Tapi dia paling kerap balik. Selang 2-3 hari balik ambil barang-barang dia. Kadang-kadang tidur juga sini. Tapi ni dah seminggu tak balik. Sibuk katanya." Lalu ayah masuk bilik Rina. Eddie ikut dari belakang. Macam biasa, kalau jadi apa-apa, ayah kena dulu. Pandai kan? Ayah perhati keliling bilik sambil mulut terkumat kamit baca sesuatu. "Ambil air sikit, guna cedok. Ambil dalam tandas pun tak apa," kata ayah pada Eddie. Eddie pun masuk toilet cari cebok. Tak ada. Toilet tu ada shower je, tak ada kolah. Tapi ada cawan plastik dekat tempat letak berus gigi tu. Eddie guna cawan tu, isikan air dan bagi dekat ayah. "Bismillahirrahmanirrahim." Ayah bacakan sesuatu pada air tu yang tak dapat telinga Eddie tangkap. Lalu ayah undur ke pintu dan tuang air tu atas lantai, betul-betul tengah pintu. Air tu pun berlopak di lantai dan pegun. Macam tak ada apa-apa berlaku. Selang beberapa minit, air tu bergerak ke depan macam ada laluan kecil yang bawa air tu ke satu arah. Air tu bergerak bagi ditiup angin. Magic ni. First time Eddie tengok ayah buat macam tu. Air tu terus bergerak menetasi kapet. Boleh nampak kesan air tu lalu bawah kapet yang terbentang dalam bilik Rina. Tercengang-cengang Eddie dengan Pak Mansur tengok aksi silap mata tu. Kemudian air tu berhenti depan almari baju Rina. Saat itulah Eddie nampak seekor makhluk jin berupa macam seorang perempuan tua tengah duduk bertimpuh atas almari baju. Mukanya berkedut, hitam macam arang dan matanya putih, sepenuhnya putih. Rambutnya putih beruban dan tak terurus. Perempuan tu pakai baju kurung kedah yang lusuh dan berdaki. Terus meremang bulu roma Eddie. Makhluk tu pandang ayah dengan muka marah tapi tak kata apa. Dia cuma cebikkan bibir tanda benci. Pak Mansur yang turut saksikan kejadian tu jatuh terduduk dekat bendul pintu. "Benda apa tu Eddie?" tanya Pak Mansur dengan suara yang tak berapa nak keluar. "Tu jin pakcik," jawab Eddie yang sama menggelabah macam Pak Mansur. Tapi Eddie buat-buat relax lah, macam tak ada apa-apa. Padahal dalam hati dah siap dah nak lompat dulu kalau mentibang laut tu terkam. Tapi jin tu tak menjelma lama. Sekejap je dia dah hilang dari pandangan. Ayah bersuara. "Nama dia Nasizah. Kerja dia runtuhkan rumah tangga orang, buat laki jadi tunduk pada bini, buat huru-hara sampai bercerai-berai. Ni jenis kafe, asal dari hutan dan gunung. Paling dekat dari sini Gunung Jerai. Dia datang sebab ada orang yang bawa, bukan datang sendiri. Dalam rumah ni dia suka bergayut dalam almari baju, dalam tandas, atas kepala katil. Tiap-tiap saat dia bisikkan yang buruk-buruk pada hati laki bini. Mengadu domba nak bagi kita sakit hati. Paling biadab bila dia tekan kepala laki supaya tunduk bawah tapak kaki bini." "Siapa yang hantar bang?" "Aku sebolehnya tak nak sebut. Kesian dekat engkau Mansur. Tapi ni hal keluarga engkau. Aku kena bagi tahu juga. Ini kerja Rina." "What?" Terkeluar ungkapan Mak Saleh tu dari mulut Eddie. Rina yang Eddie dambakan dulu, yang nyaris-nyaris minta ayah masuk Minang tu. "Biawak betul fras aku macam ni." Ayah sambung lagi. "Rina tak puas hati dengan kau Mansur. Sama juga dekat abang dia, pasal harta. Jadi dia tundukkan Ika supaya tundukkan Jan. Dia guna jin celaka ni jadi perantara antara Ika dengan Jan. Yang mengawal jin ni Rina sendiri. Tapi dia tak faham jin ni nanti kawal dia balik." Astagfirullah. Pak Mansur terus beristighfar. Lepas tu ayah buka tingkap, lalu menerjah masuk, terik mentari ke dalam bilik. Bilik yang tadinya suram sekarang dah cerah dengan limpahan cahaya. Kemudian ayah suruh Eddie renjiskan campuran lada hitam dan garam tadi di setiap penjuru bilik. Sambil renjis tu, mulut Eddie terkumat kamit baca ayat kursi. Sayup-sayup kedengaran orang menjerit kesakitan macam kena pukul dengan belati. Ayah tetap berdiri tegak di tengah bilik sambil angkat tangan memohon doa. Dah selesai upacara menjerit di bilik bakal pasangan pengantin Eddie yang tak jadi tu,
ayah melangkah ke almari baju. Dibukakan pintu almari dan diseluk ke dalam bawah lipatan baju. Lalu ayah keluarkan 2 patung berbentuk manusia. Satu dihias macam lelaki, satu lagi dihias macam perempuan. Pada tiap-tiap patung tu dibelit benang merah pada leher dan dicucuk sebatang jarum dekat dada. Patung tu ayah letak tengah lantai bilik. Eddie ambil beras, limau nipis dengan air, kata ayah. Eddie bergegas dapatkan Cik Yah dekat bawah dan naik semula bawa barang-barang tu lalu bagi pada ayah. Ayah campur beras dalam air, diperahnya limau nipis 2 biji dan direndam kedua-dua patung dalam campuran tu. Lepas tu ayah baca doa yang Eddie tak ingat dah, tapi Eddie pasti itu ayat pemutus sihir. Dah selesai, ayah suruh Eddie buka patung tu. Pak Mansur bagi gunting kecil yang diambil dari meja solik Rina. Lalu Eddie gunting ikatan dan buka lipatan perlahan-lahan. Dalam tiap-tiap patung tu ada tanah merah, jantung ayam yang dah kering, rambut serta tulisan Jawi yang ditulis pada kain. Ini tanah kubur, ini jantung ayam, ini rambut jan dan rambut ika. Sihir ni dari tanah Jawa ataupun buatan orang Jawa. Kalau biar ni, boleh mati anak kau Mansur. Pak Mansur hanya diam renung barang sihir tu. Tergamam dia sebab tak sangka perbuatan tu dari anak dia sendiri yang iri hati dan tamakkan harta. Saya dah bagi semua dekat Rina dengan apa yang sepatutnya dia dapat. Kenapa dia buat macam ni dekat kami? Tersedu-sedu Pak Mansur berkata sambil tekup dahinya yang dah tua tu. Eddie hanya diam sambil menepuk-nepuk bahu Pak Mansur, minta dia bersabar. Hati manusia ni kita tak tahu Mansur. Walaupun anak kita sendiri, tapi bila iblis cucuk sikit, inilah jadinya. Jadi aku serah dekat engkau lah benda ni. Kerja aku dah selesai. Urusan keluarga engkau, aku tak boleh masuk campur. Yang boleh aku buat, berdoa semoga Rina diberi hidayah. Tapi aku nak jumpa dia sekali. Bukan sekarang. Waktu ni tak sesuai sebab kena jaga aib dia. Budak-budak ni pun ada sama. Nanti malu dia. Sabar Mansur. Ujian ni Tuhan bagi bukan saja-saja. Ada hikmah yang lagi baik lepas ni. Benda sihir ni aku bawa balik. Nanti tahulah aku nak buat apa. Lepas tu ayah suruh Eddie bungkus benda tu dalam plastik. Dah selesai hal patung, Pak Mansur pun dah tenang. Mereka turun bawah. Geng Eddie dengan Cik Yah pun ada dekat bawah. Jan baru lepas mandi. Ayah bersuara, Jan, InsyaAllah akan sihat. Sabar banyak-banyak. Solat jangan tinggal langsung. Solat tu yang jadi dinding kita. Berat macam mana pun bangkitlah solat. Banyakkan zikir, ingat Tuhan. Ayah sayang Jan ni macam anak ayah sendiri. Semua anak-anak ayah ni ayah dah didik, dah bagi bekal untuk dibawa dalam hidup ni. Guna bekal tu baik-baik. Tapi jangan lupa, bekal sendiri yang kena bawa depan Tuhan nanti. Yang boleh tolong dekat sana nanti, bekal sendiri. Yang boleh bagi syafaat tu hanya Nabi. Ayah pun tak boleh tolong dah. Ayah pun banyak dosa nak jawab dengan Tuhan. Terima kasih ayah, terima kasih, kata Jan masa ayah peluk tubuhnya yang kurus kering tu. Pak Mansur pun datang dapatkan ayah, bersalam dan peluk, tanda terima kasih. Cik Yah duduk diam dengan wajah kembali berseri sebab anak dia dah sihat. Tapi Cik Yah belum tahu ini semua kerja anaknya yang satu lagi tu. Itu biar Pak Mansur cerita sendiri. Takut nanti jadi drama TV3 pula dekat sini. Dah, kami nak balik. Apa-apa nanti bagi tahu je dekat Eddie. Nanti dia sampaikan dekat aku, kata ayah sambil lepaskan rangkulan Pak Mansur. Setelah bersalaman dan berpelukan dengan Jan, mereka pun menuju ke pintu rumah. Sebaik pintu rumah dibuka, Eddie terkejut tenuk. Rina tengah berdiri terpacak depan pintu dengan wajah sembam, rambut tak terurus, air mata berlinangan ke dagu. Dipandangnya muka Eddie yang cuak tapi mentin kacak ni. Tak terkata apa Eddie pun, mati kutu. Bela, ayah datang dapatkan Rina dan bawa masuk ke dalam. Kamu semua tunggu dekat kereta, kata ayah. Lalu pintu rumah ditutup. Cis baru nak layan movie. Ayah duduk dalam rumah tu agak lama. Sempatlah Eddie and the gang membawang dekat luar tu. Berbagai persoalan dituju pada Eddie. Eddie pun begitu begini kelentong macam-macam demi nak tutup rahsia keluarga Jan. Sampai kisah ni dia tulis, diorang haram tak tahu punca Jan disihir. Lepas setengah jam, ayah pun keluar ditemani Pak Mansur. Selesai dah, kita doa yang baik-baik. Jom balik, kata ayah. Sekali lagi mereka bersalaman dan berpelukan dengan Pak Mansur. Sayup-sayup kedengaran dari dalam rumah bunyi tangisan berjela-jela tak henti-henti. Kereta pun bergerak menuju pulang ke masjid. Tak banyak yang mereka bualkan sepanjang perjalanan tu. Di tangan ayah tergenggam bungkusan plastik berisi sihir laknatullah. Di hati Eddie, ya Allah, hari ni kau tunjukkan teladan yang sangat besar buat aku, jadikan petunjuk dalam menuju jalan yang lurus. Jangan kau bolak-balikkan hatiku yang lemah ini, ya Allah. Tetapkan aku dalam jalan-Mu yang benar. Peliharalah zuriat aku serta seluruh kaum keluargaku, sahabat-sahabat aku dari bencana fitnah sihir serta dajjal. Masa kisah ni ditulis, Jan dah rujuk semula dengan Erika Jenah dan sekarang mereka hidup bahagia bersama 3 cahaya mata. Dengan kata Ika dah jumpa semula dengan adik-adik dia yang sekian lama terpisah tu. Pak Mansur dah meninggal dunia 4 tahun lepas. Cik Yah masih sihat walafiat, cuma dah terlalu tua. Rina, Eddie tak tahu dan tak nak ambil tahu. Eddie sendiri dah ada keluarga dengan 5 orang anak yang comel-comel, macam pak dengan mak mereka juga.
Okey, terima kasih sebab tonton video ni sampai habis. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya, hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.